Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan menerangkan satu topik di bawah tajuk anatomi dan fisiologi sukan, subtopik 6.2 iaitu sistem otot. Baik, sebelum saya menjelaskan secara lanjut tentang sistem otot, saya terlebih dahulu hendak menjelaskan tentang hasil pembelajaran ataupun objektif yang sepatutnya pelajar capai setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Okey, itu yang pertama ialah menjelaskan jenis otot, iaitu otot rangka, otot licin dan otot kardiak serta fungsinya. Yang kedua, menjelaskan otot yang berikut, iaitu sternocleidomastoid, deltoid, latissimus dorsi, trapezius, pectoralis, bicep, triceps, supinator, pronator, rectus, abdominis, obliquus, gluteus, hamstrings, quadriceps, gastrocnemius, tibialis, soleus, adductus dan abductus. Dan yang terakhir ialah menjelaskan fiber otot rangka jenis 1, jenis 2A dan jenis 2B berdasarkan ciri dan aplikasinya dalam sukan. Para pelajar, kita teruskan pada perbincangan kita yang seterusnya. Baik, sebelum kita pergi pada lebih lanjut, kita pergi dahulu kepada pengenalan. Baik, otot merupakan mesin penggerak tubuh badan kita yang utama selain dibantu oleh sistem yang lain termasuk sistem rangka dan sebagainya. Baik, dalam tubuh badan manusia ya, terdapat lebih daripada 600 otot yang bekerja ya, dengan cara berkontraksi ya, berkontraksi dan berrelaksasi, iaitu memanjang dan memendek. Okey. Baik, selain daripada itu, otot kita, otot manusia terdiri daripada fiber otot, tisu penghubung dan juga tendon. Okey, dan selain daripada itu ya, otot terdiri daripada air sebanyak 75%, protein 25% dan juga lemak, glycogen serta mineral 5%. Cuba belajar perhatikan pada gambar yang saya paparkan ini. Baik, dalam gambar ini menunjukkan jenis-jenis otot. Baik, saya akan menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan jenis-jenis otot ini. Pada satu persatu tentang jenis-jenis otot berkenaan yang telah saya bincangkan sebentar tadi. Baik, otot yang pertama ialah otot rangka ataupun skeletal muscle. Baik, dari sudut ciri-ciri sistem ataupun ciri-ciri utama otot rangka, iaitu otot rangka ni dari sudut struktur selnya panjang, silinder dan mempunyai banyak nukleus di pinggir. Kemudian dari sudut penampilannya juga adalah berjalur, hasil daripada susunan protein, aktin dan myosin. Dan dari sudut kawalannya, otot rangka ini merupakan otot somatik. Ya, sistem saraf somatik ataupun sistem saraf yang boleh kita kawal. Baik, di sudut fungsinya pula, otot rangka ini berfungsi sebagai pergerakan kita. Ya, berfungsi untuk pergerakan kita, iaitu menarik tendon dan tulang, contoh pengecutan bicep. Dan yang kedua ialah postur. Ya, postur. Ya, otot ini penting dari sudut mengekalkan separa tegang tonus untuk melawan graviti selain daripada menghasilkan haba. Ya, otot kita ni sebenarnya ya berfungsi untuk menghasilkan haba ya semasa berlakunya pengecutan otot. Selain daripada itu, otot juga berperanan untuk melindungi organ dalaman kita ya, seperti otot perut dan sebagainya. Seterusnya kita pergi kepada otot yang kedua, iaitu smooth muscle. Okay, dari sudut ciri-ciri biologinya, ya, otot licin ini terdiri daripada otot yang berbentuk gelendong, iaitu lebar di tengah dan menerusi ujung. Dan di otot ini juga terdapat nukleus, iaitu tunggal di tengah sel. Baik, dari sudut penampilan pula, ya, otot jenis licin ini adalah licin, tiada jalur kerana susunan filamen tidak teratur dan
dari sudut kawalannya pula ialah otot licin ini adalah otot involuntary, maksudnya otot yang kita tidak boleh kawal, ya, sebab terdiri pada saraf otonomi hormon kimia. Dan dari sudut pengecutannya, ya, otot ini mengecut adalah secara perlahan, berirama dan hemat tenaga. Okey, kalau kita lihat dari sudut lokasinya pula, ya, otot-otot licin ini biasanya terdapat di dinding organ berongga, ya, seperti perut, salur darah dan mata. Baik, lanjutan pada perbincangan atau penerangan saya sebentar tadi. Okey, selain itu, daripada itu kita lihat juga fungsi otot licin mengikut sistem, iaitu sistem pencernaan. Okey, gerakan bergelombang, ya, menolak makanan. Okey, dalam sistem kardiovaskular, ya, otot licin ini berperanan mengawal tekanan darah melalui vasokonstriksi, ya, menyempit dan vasodilatasi ataupun melebar. Okey, dalam sistem pernafasan pula, ya, otot licin ini berperanan mengawal diameter saluran udara. Okey, baik, selain daripada itu, dalam sistem urinary, ya, otot licin berperanan untuk menolak air kencing dan mengawal pundi kencing kita. Baik, untuk sistem reproduktif pula, ya, otot licin ini berfungsi sebagai mengecut, ya, berfungsi melakukan pengecutan rahim, uterus, ya, semasa kelahiran, dan fungsi otot licin pada bahagian mata pula ialah mengawal saiz iris dan juga fokus kanta. Baik, kita pergi kepada otot yang ketiga, iaitu otot kardiak ataupun cardiac muscle. Baik, dari sudut anatomi dan strukturnya, okay, lokasi lapisan tengah dinding jantung, myokardium. Kita lihat pula struktur selnya, iaitu berbentuk pendek, bercabang, membentuk jaringan 3D, iaitu dengan 1 hingga 2 nukleus. Ciri unik yang terdapat pada otot kardiak iaitu cakra interkalari ataupun intercalated disc, iaitu jambatan isyarat elektrik pantas. Baik, kita lihat pula pada fungsi fisiologi, ya, otot kardiak ini, iaitu mengepam darah ke seluruh tubuh dan juga paru-paru kita. Okey, jadi dari sudut pengecutannya pula, ya, pengecutannya adalah berirama, ya, berirama dan mempunyai ketahanan tinggi terhadap kelesuan, ya, fatigue resistant. Sebab itu otot kardiak ini dikatakan sebagai otot yang paling kuat, ya, tidak pernah berhenti melakukan tugas dan fungsinya mengepam darah ke seluruh badan selagi kita masih hidup. Baik, seterusnya kita pergi kepada anatomi otot utama. Ya, kalau kita lihat dalam slide ini, kita lihat dari sudut pandangan anterior, iaitu dari sudut pandangan hadapan. Okey, terdapat beberapa otot yang telah dilabelkan, ya, para pelajar boleh melihat sendiri, ya, otot-otot yang terdapat dalam dari pandangan hadapan kita. Dan otot-otot ini merupakan antara otot-otot besar, ya, otot-otot besar, dan para pelajar perlu, ya, mengingat setiap otot ini, dan biasanya dalam soalan peperiksaan besar seperti STPM, otot-otot yang akan ditanya dalam peperiksaan ialah otot besar dan kedudukannya. Maknanya selain daripada pelajar tahu jenis otot itu, nama otot itu, pelajar juga mesti tahu di mana kedudukan setiap otot berkenaan. Baik, rajah yang dipaparkan ini pula ialah dari sudut pandangan posterior ataupun pandangan belakang otot badan kita. Baik, saya hendak menasihatkan para pelajar agar seperti yang saya maklumkan sekejap tadi, ya, para pelajar perlu mengingat nama-nama otot berkenaan dan lokasinya pada tubuh badan kita. Ya. Baik, satu lagi saya nak nasihatkan para pelajar supaya setiap label, setiap nama otot itu mestilah diingat
sepenuhnya. Ya, dan jangan melakukan kesilapan disebabkan satu huruf yang tertinggal pada nama otot itu menyebabkan para pelajar akan kehilangan markah mudah. Ya, sebab nama-nama otot ini kalau para pelajar tersilap eja, ya, satu huruf hilang, maka pelajar tidak akan mendapat markah sebab perkara ini adalah satu mandatori. Ya, jadi pelajar perlu ingat dan tulis nama-nama otot ini dengan betul. Baik, seterusnya kita pergi kepada klasifikasi fiber otot rangka. Baik, untuk pengetahuan pelajar, ya, fiber otot terdiri pada 3 jenis, iaitu yang pertama jenis 1, jenis 2A dan juga jenis 2B. Okey, kalau pelajar nampak pada gambar ini, inilah antara perbezaan ya ketiga-tiga jenis fiber otot. Okey, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut berkaitan dengan fiber otot ini dan apa kelebihan bagi setiap fiber otot ini untuk acara sukan yang melibatkan atlet. Baik, kita pergi pada fiber otot yang pertama. Fiber otot yang pertama ni ialah fiber jenis 1 ataupun slow twitch. Ya, oksidatif lah. Okey. Fiber ini dikenali sebagai otot sentak lambat. Ya. Direka untuk ketahanan jangka masa panjang. Baik, kalau kita lihat daripada ciri-ciri utama fiber otot jenis 1 ini, warnanya ialah berwarna merah. Ya. Ini kerana ia mempunyai kandungan myoglobin, ya, pengangkut oksigen yang tinggi dan bekalan darah kapilari yang banyak. Baik, dari sudut mitokondrianya pula yang sangat banyak, ya. Mitokondria ini berfungsi sebagai kilang tenaga, ya, sel yang menggunakan oksigen. Baik, dari sudut pergerakan ataupun pengejupan otot ini sangat lambat, ya. Dari sudut daya tahannya pula ya sangat tinggi. Ya, ia sukar untuk letih. Maknanya seorang yang mempunyai otot jenis 1 ini, ya, mereka ni mempunyai daya tahan yang tinggi, ya, semasa melakukan aktiviti sukan. Baik, dari sudut penghasilan daya pula, penghasilan dayanya ada rendah, ya, tidak sesuai untuk mengangkat beban yang sangat berat atau dari sudut pergerakan eksplosif. Maknanya mereka yang mempunyai otot jenis ini, ya, tidak sesuai untuk mengangkat beban yang sangat berat atau pergerakan eksplosif. Ya, dari sudut sistem tenaganya pula, ya, mereka yang menggunakan ataupun sistem tenaga yang digunakan untuk fiber jenis 1 ini ialah sistem ataupun tenaga aerobik yang menggunakan sepenuhnya oksigen yang untuk membakar lemak dan juga karbohidrat. Baik, kita lihat dari sudut aplikasi dalam sukan pula. Okey, mereka yang memiliki ataupun mempunyai fiber otot jenis 1 ini, ya, mereka ini terdiri pada individu yang mempunyai daya tahan kardiovaskular yang tinggi. Ya, jadi bila kita sebut mempunyai daya tahan kardiovaskular yang tinggi, maka mereka ini ataupun atlet ini, ya, biasanya terlibat dalam sukan yang mempunyai ataupun menggunakan daya tahan kardiovaskular yang tinggi. Iaitu contohnya ialah larian maraton, ya, triathlon, berbasikal lebuh raya jarak jauh, renang jarak jauh 1,500 meter dan sebagainya. Baik, seterusnya kita pergi kepada fiber otot yang kedua, iaitu fiber jenis 2A ataupun fast twitch. Baik, fiber ini dikenali juga sebagai otot perantara ataupun hybrid. Ia berada di tengah-tengah antara jenis 1 dan juga 2B. Okey. Baik, kita lihat dari sudut ciri-ciri utama otot ataupun fiber otot 2A. Okey, dari sudut warnanya pula, ya, warnanya merah atau merah jambu yang mempunyai kandungan myoglobin yang sederhana banyak. Ya, okey. Dari sudut kelajuan pengecutan, ya, cepat tetapi tidak secepat fiber otot 2B. Okey, 2B nanti saya akan jelaskan apa jenis fiber otot 2B. Baik, dari sudut daya tahan pula sederhana, ia lebih tahan letih berbanding 2B tetapi tidak setahan jenis 1.
Okey, dari sudut penghasilan dayanya adalah tinggi. Baik, sistem tenaga yang digunakan ialah gabungan tenaga aerobik, ya, iaitu penggunaan oksigen, dan juga anaerobik, ya, glikolisis ataupun glukos lah, gula. Ya, ini menjadikannya unik kerana boleh diadaptasi melalui latihan. Baik, kalau kita lihat dari sudut aplikasi dalam sukan pula, ya, sukan yang biasanya ataupun sukan yang memerlukan gabungan antara kekuatan, kelajuan dan sedikit daya tahan. Okey, jadi mereka yang mempunyai atau memiliki otot jenis 2A ini, ya, mereka ni ada kelebihan, iaitu antara sukan yang mereka terlibat ialah larian jarak sederhana, ya, contoh acara 400 hingga 1500 meter, sukan berpasukan, iaitu contohnya ialah sukan bola sepak, hoki, bola keranjang, iaitu di mana atlet perlu berlari sepanjang masa, iaitu dengan stamina, tetapi juga melakukan pecutan pendek, itu secara eksplosif. Kita pergi kepada otot jenis yang ketiga, iaitu fiber jenis 2B ataupun dikenali juga sebagai fast twitch muscle. Baik, dari sudut cirinya warna putih, ya, kandungan hemoglobin dan mitokondrianya sangat rendah, ya, kelajuan pengucupannya sangat cepat, ya, daya tahan sangat rendah, ya, dan cepat letih lah. Bagi mereka yang mempunyai fiber otot jenis ini, mereka ni cepat letih, ya, kerana pengumpulan asid laktik berlaku dengan pantas. Dari sudut penghasilan daya pula ialah sangat tinggi, ya, mampu menjana kekuatan maksimum dalam masa yang singkat. Jadi sistem tenaga yang digunakan, yang dihasilkan melalui jenis fiber ini adalah tenaga ataupun penggunaan tenaga anaerobik ataupun ATPPC dan glikolisis. Ia menggunakan tenaga tersimpan dalam otot dan tidak memerlukan oksigen segera. Baik, dari sudut aplikasi dalam sukan, ya, sukan yang memerlukan kuasa eksplosif, maknanya mereka yang mempunyai atau memiliki otot jenis 2B ini, sukan yang mereka sertai adalah sukan yang melibatkan kuasa eksplosif ataupun power dalam masa yang sangat singkat, ya. Baik, seterusnya contoh sukan yang melibatkan otot jenis fiber 2B ini, itu lari pecut 100 meter, angkat berat, lontar peluru, lompat tinggi, dan seorang pemukul baseball. Jadual ini pula ialah ringkasan daripada perbandingan fiber otot yang telah saya jelaskan sekejap tadi. Demikian tadi, ya, para pelajar, saya telah menerangkan serba sedikit berkaitan dengan sistem otot untuk bahagian yang pertama. Jadi di sini saya telah menyediakan dua soalan untuk para pelajar jawab, ya, sebagai menguji sejauh manakah objektif pembelajaran itu tercapai atau sebaliknya. Ya, jadi sekian dan terima kasih. Kita jumpa lagi di bahagian kedua. Terima kasih.